أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Sidang jemaah tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dirahmati sekalian, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhimpunan kita, perkumpulan kita pada tengah hari yang barakah ini. Allah menghimpunkan kita semua pada tengah hari ini, Sayyidul Ayyam, pada penghulu segala hari, pada Yaumil Jumaah, Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Bahkan pada hari ini Allah rezekikan juga Jumaat ini bukan Jumaat yang berada pada satu bulan, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Itulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Syukur Alhamdulillah kita bertemu dalam Ramadan pada tahun ini, dan hari ini masuk 4 Ramadan 1442 Hijrah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, terutamanya puasa yang kita lakukan 3 hari yang lalu, dan juga 4 malam dah solat sunat tarawih dan juga witir, bahkan juga dengan bacaan Al-Quran yang kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, abang-abang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada tengah hari ini, sementara menunggu masuknya fardu Jumaat pada hari ini, kita syukur kepada Allah. Allah himpunkan kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan perkongsian yang bakal dikongsikan pada tengah hari ini mendatangkan manfaat dan juga kebaikan untuk kita amal sama-sama, dan untuk kita hadiahkan dalam kehidupan kita satu kehidupan yang Allah redha, insya-Allah, mudah-mudahan. Pada tengah hari ini, tuan-tuan tetamu Allah yang dikasihi sekalian, saya nak berkongsi dengan 3 perkara, 3 nasihat yang diterima oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri daripada tok gurunya Imam Ja'far As-Shadiq. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, nasihat ini saya ambil daripada kitab Butir-Butir Hikmah Sufi, karangan dan susunan Kiai Muhammad Anis Fuad Hashim, seorang ulama Nusantara. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Imam Sufyan Ats-Tsauri bertemu dengan tok gurunya dalam suatu ketika. Wahai tuan, jika tak keberatan, nasihatkan aku dengan beberapa perkara. Pada perangkat awal, Imam Ja'far As-Shadiq tolak, tak nak bagi. Sebab Sufyan Ats-Tsauri juga seorang ulama, seorang yang hebat dari segi hadis, dapat fiqh. Tetapi berjumpa dengan tok guru, dia minta. Tok gurunya tolak mula-mula, bahkan dipujuk rayu sampaikan menyatakan, wahai tuan, selagi tuan tak nasihatkan saya takkan berganjak, takkan balik.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana Sufyan Ats-Tsauri berjumpa dengan Imam Ja'far As-Shadiq untuk mintakan nasihat, kita kenal siapakah dia Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq satu ulama dan merupakan tok guru kepada ramai para ulama. Bahkan imam-imam mazhab kebanyakannya berguru dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Siapa Imam Ja'far As-Shadiq? Imam Ja'far As-Shadiq adalah anak kepada Muhammad Al-Baqir, anak kepada Ali Zainal Abidin, anak kepada Husain, anak kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Siapa isteri Ali? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Imam Ja'far As-Shadiq cicit kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terhenti di situ. Imam Ja'far As-Shadiq ibunya bernama Ummu Farwah binti Al-Qasim binti Muhammad bin Abi Bakr. Ibu kepada ibunya Asma binti Abdul Rahman bin Abi Bakr. Artinya dalam diri Imam Ja'far As-Shadiq mengalir dua darah yang Allah berkati. Satu, mengalirnya darah baginda Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nasab bapaknya, dan daripada nasab ibunya mengalirnya sahabat Nabi, sahabat qarib Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itu Imam Sufyan Ats-Tsauri terkejar-kejar akan nasihat Imam Ja'far As-Shadiq untuk pegangan kehidupannya. Lalu Imam Ja'far pun berpesan, wahai Sufyan, pesanan yang pertama, seandainya ketika ini Allah hadirkan kepada kamu dengan nikmat yang sangat banyak dan kamu nak nikmat itu kekal dalam kehidupan kamu, pastikan lidah kamu ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memandang Allah dalam keadaan nikmat yang sangat hebat. Allah rezekikan kita bertemu Ramadan, syukur alhamdulillah. Kadang-kadang kita kenang dalam kehidupan kita, ya Allah, aku ni dosa banyak, ya Allah, tak tahu macam mana dapat masuk Ramadan ni, syukur alhamdulillah. Tetapi ada juga mereka yang dikurniakan dengan Ramadan tapi tak gunakan kesempatan yang baik. Bahkan kata Imam Ja'far As-Shadiq, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah ke-14, surah Ibrahim, pada ayat yang ke-7, muka surat 256, wa iz ta'azzana rabbukum, dan ingat ketika Allah khabarkan kepada kamu, ingatkan kepada kamu, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya kata Allah, sekiranya kamu memanjatkan syukur kepada aku, kata Allah, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat aku kepada kamu. Artinya tuan-tuan, kebaikan syukur ini bukan kepada Allah, tetapi kelebihan kebaikan syukur balik kepada kita. Kita syukur bertemu Ramadan, alhamdulillah ya Allah, walaupun dalam keadaan norma baharu, dapat berpuasa, alhamdulillah. Dapat juga bertarawih di masjid dan juga surau, syukur alhamdulillah. Itu pun kadang-kadang ada orang juga berkira nak tarawih ke, penatlah, tak payahlah, norma baharu kat rumah ajalah, kan? Ambil peluang, Allah izinkan kita bertemu Ramadan, buat sehabis mungkin, upgrade iman kita. Allahumma sallimna li Ramadan, ya Allah berkatilah Ramadan ini, ya Allah, sejahteraan pada Ramadan. Wasallim Ramadan lana, wasallim Ramadan li, dan berikanlah sejahtera Ramadan ini kepada aku, ya Allah. Wasallimhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal aku dalam Ramadan ini, minta kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita syukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat tersebut, kebaikannya kepada kita. Tetapi seandainya kita buat keputusan untuk kufur kepada Allah, Allah tak kata pun kalau kufur kepada Allah nikmat dia kurang, tidak. Kita lihat Fir'aun, dalam Quran banyak kisah Fir'aun. Semakin kufur kepada Allah, semakin hebat kedudukan dia.
Semakin kufur kepada Allah, pengikut dia semakin ramai, sampaikan dia sanggup mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun dalam surah An-Nazi'at. Manusia yang lain, Raja Namrud, semakin kufur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat. Manusia lain pun kufur kepada Allah. Qarun kufur kepada Allah, Allah tak kurangkan kekayaan dia. Tetapi apa kata Allah? Wala in kafartum, kata Allah, demi sesungguhnya jika kamu kufur atas nikmat aku, kata Allah, inna azabi lasyadid. Ingat, kata Allah, azab aku amat berat, azab aku amat pedih. Artinya tuan-tuan, Allah minta kita kenang kembali berkaitan tentang nikmat ini. Kalau kufur kepada Allah, Allah bawa pemikiran kita untuk pandang akhirat bagaimana. Sebab itu tuan-tuan, syukurlah, alhamdulillah, dalam keadaan mana sekalipun tuan-tuan Allah rezekikan bertemu dengan Ramadan, artinya Allah beri peluang kepada kita untuk buat amal kebajikan dan syukur sungguh-sungguh kepada Allah. Itu pesanan pertama Imam Ja'far As-Shadiq, datangkan dalam kehidupan seharian kamu Sufyan Ats-Tsauri, ucapkan alhamdulillah. Pandang Allah ada penuh keberkatan, dapat pergi masjid, alhamdulillah, dapat peluang tarawih, alhamdulillah, dapat berbuka bersama, alhamdulillah. Banyakkan doa banyak-banyak kepada Allah. Itu pesanan yang pertama. Pesanan yang kedua daripada Imam Ja'far As-Shadiq kepada Sufyan Ats-Tsauri, wahai Sufyan, seandainya kamu menerima musibah yang menyebabkan rezeki kamu lambat nak masuk, yang menyebabkan kamu rasa hati tak tenang, yang menyebabkan kamu rasa gundah gulana, apa kata Imam Ja'far As-Shadiq? Sufyan, ucapkanlah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Artinya Imam Ja'far berpesan, kalau kita ditimpa musibah, diberikan dengan ujian-ujian yang pelbagai, kembalilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan salahkan orang. Allah lalukan depan kita dengan pelbagai ujian, pelbagai rintangan, pelbagai dugaan. Bukan salahkan orang. Lihat diri kita, pandang belakang tentang dosa-dosa kita yang lalu, ucaplah astaghfirullahalazim. Satu kisah yang mungkin tuan-tuan pernah dengar berkaitan tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah satu ketika dia tergerak untuk keluar bermusafir, tanpa ada tujuan, tanpa ada arah tujuan, tanpa ada matlamat, tapi tergerak untuk bergerak, untuk keluar bermusafir. Dia pun keluar. Setelah penat keluar akibat perjalanan yang panjang, nak berehat di masjid, kena halau dengan AJK masjid. Tak boleh nak berehat kat masjid, duduk dekat luar. Kat luar pun tak boleh juga, kena halau juga sampai pintu pagar ditutup, dan menyebabkan seorang pembuat roti nampak Imam Ahmad bin Hanbal kena halau, dan dia pun panggil, wahai tuan, nampak tuan ni keletihan, mehlah rehat dulu kat kedai saya ni, saya ada tempat rehat kat belakang, tuan rehatlah, rehat dulu tak apa, saya ada kerja saya nak buat, kata pembuat roti. Pembuat roti tak kenal pun siapa, tak kenal pun siapa datang tu. Walaupun dia tahu Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama besar, tapi ketika itu tidak ada pun Facebook, tak ada pun Twitter, nak selfie tak ada. Zaman sekarang sikit-sikit selfie, jumpa orang sana selfie, jumpa orang sini selfie, kan? Boleh selfie simpan sendirilah, tak perlu nak update pun kat mana-mana. Itu tuan-tuan, pegangan pada kita semua. Okey. Kadang-kadang kita update pun apa tujuan kita? Kalau sekadar aku jumpa ustaz ni, aku jumpa ulama ni, dan tapi tak ambil barakah pun, ambil gambar aja. Jumpa ustaz-ustaz, ambil selfie ustaz, dah tu dah, dan jumpa ustaz sekian. Tak pun membuat hubungan yang baik. Yang berlaku pada Imam Ahmad Hanbal pun sama. Dia kenal, tahu nama Imam Ahmad, tapi tak kenal siapakah Imam Ahmad tu sebagainya.
Lalu pembuat roti pun panggil, rehat dan sebagainya. Mengapa berehat? Ketika berehat tersebut, Imam Ahmad bin Hanbal nampak pembuat roti itu mulutnya berkumat kamit, tak berhenti istighfar kepada Allah. Dia dengar, dia uli astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dia ambil minyak tepung astaghfirullah, tak berhenti istighfar kepada Allah. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun mohon izin untuk bertanya, wahai Tuhan, jika tak keberatan, izinkan aku bertanya, apakah yang kau bacakan itu wahai Tuhan? Pembuat roti kata, istighfar astaghfirullahalazim. Maaf saya bertanya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, apakah kebaikan yang Tuhan dapat? Sampaikan aku lihat Tuhan tak berhenti-berhenti istighfar kepada Allah. Lalu pembuat roti pun berkata, wahai Tuhan, asbab istighfar inilah Allah makbulkan segala hajat aku. Asbab istighfar inilah Allah perkenankan segala permintaan aku, Allah ampunkan dosa-dosa aku. Benar, kata Imam bin Hanbal, benar Tuhan, aku yakin. Cuma satu sahaja permintaan aku yang belum tertunai. Apakah dia? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku teringin nak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Aku teringin sangat nak jumpa dengan dia, nak bersalam, nak berkenalan dengan Ahmad bin Hanbal. Aku dengar dia ulama yang besar, aku teringin nak jumpa. Dia dengar macam itu, tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal menitiskan air mata. Ya Allah, dia kata, asbab istighfar engkau lah aku kena keluar daripada musafir, daripada rumah tanpa ada tujuan. Sebab istighfar yang kau azimkanlah aku kena halau daripada masjid. Sebab istighfar engkau lah aku berada di hadapan kau sekarang ini. Akulah Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar, tuan-tuan, nampak tak? Istighfar nampak macam kecil, pada kita remeh aja, istighfar astaghfirullahalazim. Tetapi tuan-tuan, di sisi Allah sangat besar bagi mereka yang mengucapkan istighfar dengan betul-betul, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tawaduk, berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar dosa kita diampun, tetapi Allah akan kabulkan hajat kita. Kita diberi ujian istighfar kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah nyatakan dalam surah ke-71, surah Nuh alaihissalam, muka surat 570, bawah sekali sebelah kiri. Apa kata Nuh kepada kaumnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaum aku, pohonlah ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Itu keluhan Nabi Nuh. Nabi Nuh, tuan-tuan, berdakwah pada kaumnya alf sanah illa khamsina ama, 1000 kurang 50 tahun. Nabi Nuh dakwah selama 950 tahun. Bukan dakwah yang cikai-cikai, tuan-tuan. Bukan dakwah yang biasa-biasa, lailan wa nahara, malam ke siang, siang ke malam. Dakwah Nabi Nuh sampaikan dia merasa, ya Allah, apa kejadian umat aku ni, ya Allah, kaum aku ni. Dia pesan, faqul tustaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Apa kebaikan istighfar? Kata Nabi Nuh alaihissalam, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan mencurah-curah daripada langit. Para ulama menafsirkan, Allah turunkan rezeki mencurah-curah asbab kita istighfar kepada Allah. Tak cukup dengan itu, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Kalau kita ada masalah bab harta, bab kewangan, kita ada masalah, istighfar kepada Allah, wa yumdidkum, Allah akan tambahkan kepada kamu harta, kekayaan kepada kamu. Tak cukup dengan itu, wa banin, ada masalah bab zuriat, kahwin lama dah tapi tak dapat zuriat. Jangan salahkan, ini keturunan awak lah ni, lambat dapat anak. Tak mengaku salah sendiri, tapi istighfar kepada Allah. Ada masalah bab anak-anak dan sebagainya, isteri tak nak kata dan sebagainya, istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Bahkan kata Allah,
wa yaj'al lakum jannat, Allah akan berikan kepada kamu kebun-kebun, Allah akan bukakan ruang-ruang rezeki untuk kamu semua. Waj'al lakum anhara, dan berikan kamu sungai yang mengalir deras, rezeki masuk mencurah-curah tanpa henti. Asbab istighfar kepada Allah. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, tapi manusia ini kata Allah, dia tak ingat pun, tak hargai nikmat Allah berikan kepada dia. Sebab itu tuan-tuan, kata Imam Ja'far As-Sadiq, pesanan yang kedua, ditimpa dengan musibah, ujian, masalah dan sebagainya, jangan salahkan orang, jangan pandang kanan kiri dan sebagainya, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Para sahabat radhiyallahu anhu ada masalah, solat kepada Allah, tunaikan hajat dia, selesai masalah. Kita hari ini tuan-tuan, saya juga yang bercakap kadang-kadang kurang yakin. Itu sebab kita nak solat. Ada masalah, ada ujian, ambil wuduk, solat. Allah selesaikan masalah tu, ajaib, alhamdulillah. Lepas solat pun tak selesai lagi, jangan risau, istighfar terus kepada Allah, jalan akan datang. Bahkan Nabi yang tak ada dosa pun tuan-tuan, lazimkan istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Apatah lagi kita ni tuan-tuan yang penuh dengan dosa. Kita hari ini tuan-tuan, Allah tutup aib kita. Pada dalam satu kisah tuan-tuan, dalam kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah uji Nabi Musa dan juga kaumnya, negeri dia dengan kemarau, dan menyebabkan Nabi Musa buat solat istisqa untuk mohon hujan daripada Allah. Lepas berkumpul, lepas solat istisqa di tanah lapang, hujan tak turun. Padahal tuan-tuan, Nabi Musa, bukan saya, bukan tuan-tuan, bukan imam, Nabi Musa, Nabi Allah, doa dia mustajab. Tapi ketika itu doa dia Allah tahan, hujan tak turun. Nabi Musa pelik, ya Allah, aku dah buat istisqa dah ya Allah, tapi hujan tak turun, kenapa ni ya Allah? Apa kata Allah? Wahai Musa, dalam kalangan umat kamu, kaum kamu, ada orang yang berdosa 40 tahun berdosa, tak minta ampun kepada aku tak izinkan hujan turun ke bumimu. Nabi Musa dengar terkejut, balik jumpa kaum dia, wahai kaum, Allah menyatakan kepada aku, di kalangan kamu ada yang berdosa belum minta ampun kepada Allah, aku minta kamu keluar daripada barisan, daripada jemaah, keluar, aku nak mohon hujan ni. Selagi kamu tak keluar, hujan tak turun. Tuan-tuan, macam itu siapa nak keluar tuan-tuan? Ibarat kita terkentut dalam majlis kan, tiba-tiba terkentut bau busuk je kan, ada bangun? Tak bangun tuan-tuan, taubat lahum takkan bangun, malu tuan-tuan, takkan bangun kita. Kita tengah dengan kuliah, tiba bau apa pula ni, cuba kentut, pandang kiri kanan, siapa ni? Orang kentut tu diam aja, selamba je, tak nak bangun tuan-tuan kan. Itu juga macam tu, Nabi Musa tanya siapa yang berdosa sila keluar, takkan nak keluar tuan-tuan, tak ada. Berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW tuan-tuan, jemaah sahabat terkentut, Nabi tahu ada sahabat yang terkentut, Nabi nak jaga aib sahabat. Nabi cakap, okey, kita berhenti sekejap, saya nak ambil wuduk, siapa yang batal dia ambil wuduk sama dengan saya. Nampak tak Nabi jaga aib para jemaah. Kita hari ni kalau bau, wish kau kentut je, wish tak malu, weh dia kentut, dia kentut, letak updatekan status. Dah dengar kuliah kawan kentut pula kan, contoh kan, kita malu buka aib sahabat kita. Tetapi tuan-tuan, Nabi Musa tanya, tak seorang pun yang keluar. Nabi Musa buat solat istisqa sekali lagi. Lepas selesai kali kedua, lepas doa, hujan turun. Nabi Musa terkejut, ya Allah, aku tengok kaum aku tak seorang pun yang keluar ya Allah, dan hujan turun, apa yang berlaku ni ya Allah? Wahai Musa, kaum kau dah minta ampun dah kepada aku ampunkan dosa dia. Siapa dia ya Allah, beritahu aku. Hai Musa, Allah panggil, ini urusan aku, baini wa bainahu, urusan aku dengan dia, dah minta ampun kepada aku ampunkan, tak perlu nak ambil tahu. Nampak tak tuan-tuan, Allah tutup aib hambanya. Kita pula tuan-tuan senang-senang nak buka aib orang. Bukan setakat tu saja, aib sendiri pun nak buka. Itu sebab tuan-tuan, kalau ada kita buat dosa, jangan cerita dengan orang.
Takut nanti orang tu dengki dengan kita, dia update status. Alah, mamat tu dah berubah. 5 tahun dulu dia perangai sekian-sekian. Nampak tak tuan-tuan? Sebab adanya lubang-lubang syaitan masuk dalam diri kita ini tuan-tuan. Itu sebab ada buat kesilapan, aib kita buat, jangan cerita dengan orang. Cerita, mengadulah kepada Allah. Allah akan ampunkan dosa tuan-tuan. Jangan cerita dengan orang. Hatta dengan isteri pun tuan-tuan, kalau menyebabkan hubungan-hubungan yang lalu dan sebagainya, jangan cerita. Merosakkan rumah tangga tuan-tuan. Apa kita buat? Minta ampun sungguh-sungguh kepada Allah. Allah akan ampunkan dosa kita tuan-tuan. Bukan saja ampunkan dosa, dengan hajat, bukan rezeki dan sebagainya. Itu kebaikan, istighfar kepada Allah. Yang ketiga, nasihat Imam Ja'far As-Sadiq kepada Sufyan Ats-Tsauri. Wahai Sufyan, seandainya kamu diuji dengan kawan-kawan, diuji dengan penindasan rakan-rakan, majikan, tugas dan sebagainya dalam kehidupan kamu, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya percaya tuan-tuan, kita berada dalam kelompok mana sekalipun akan ada orang dengki dengan kita. Allah beri kelebihan kepada kita, orang dengki. Apalah mamat ni macam ni, apalah orang macam ni. Kadang-kadang tergamak dia tindas kita, dia tikam belakang, ngadu pada bos sekian. Dia bahkan bos pun pandang sinis dekat kita, tak puas hati dekat kita, cek salah kita. Jangan marah tuan-tuan, duduk, ucaplah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tak ada dari kekuatan tuan-tuan nak lawan semua benda tu, kecuali Allah yang maha hebat dan maha kuat tuan-tuan. Allah boleh halang benda tu. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita ditindas, kita tak puas dengan orang, tak puas sebagainya, jangan cari pasal, istighfarlah, ataupun ucaplah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bahkan tuan-tuan, dalam satu kisah, seminit lebih kurang, dalam kisah sahabat yang bernama Auf bin Malik Al-Ashja'i, bila mana anaknya di tawanan perang, tak balik rumah, dia jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, anak aku kena tawan perang ya Rasulullah, nak balik macam mana ni? Apa kata Nabi? Balik rumah kau sabar dan kau lazimkan zikir ni, la haula wala quwwata illa billah. Dengan penuh keyakinan dan keazaman, Auf bin Malik Al-Ashja'i balik, pesan pada isteri dia zikir ini siang dan malam tuan-tuan, zikir tak ampun henti. Dengan sebab itu ajaib, anak dia berada tawanan perang yang diikat dengan besi tuan-tuan, terputus dengan izin Allah SWT dan balik pada malamnya. Apa tuan-tuan? Berkaitan tentang besarnya zikir ini. Sebab itu Ramadan ini tuan-tuan, jangan kita duduk cari salah orang, jangan petikaikan orang, duduk diam-diam tuan-tuan. Buatlah 3 benda ni. Zikir, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Istighfar, astaghfirullahalazim. Nak lagi cantik tuan-tuan, baca penghulu istighfar, la ilaha illa anta, kan, khalaqtani wa ana abduka, sampai habis penghulu istighfar tuan-tuan. Baca, lazimkan istighfar, buat kereta astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dan lazimkan juga baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nak berbuka puasa tuan-tuan, baca, ajak anak-anak baca, isteri baca, jom alhamdulillah 11 kali, istighfar 11 kali, la haula wala 11 kali, doa kepada Allah, minta sebab Allah nak berkata kepada kita tuan-tuan. Jadi sekian pada tuan-tuan ini tuan-tuan, Allah berkati kita insya-Allah. Amalkan 3 benda ini tuan-tuan, mudah-mudahan kita akan dapat barakah daripada Allah insya-Allah. Mudah-mudahan asbab doa tersebut, mohon kepada Allah berikan kemudahan pada kita tuan-tuan, agar Ramadan ini Ramadan terbaik, jangan bermudah pada kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan. Sekian daripada saya. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.